Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua murid-murid, pelajar-pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala? Semoga semuanya dalam keadaan yang sihat, semuanya dalam keadaan yang sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dalam video kali ini Ustaz akan berkongsi menulis dua lagi huruf, iaitu huruf sin dan huruf shin, mengikut kaedah penulisan khat nasah. Sebelum itu Ustaz ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada ibu bapa yang membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran anak-anak di rumah, guru-guru khat yang sudi menjadikan video pada kali ini dan video-video yang sebelum ini sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran untuk anak murid masing-masing. Saya juga mengucapkan terima kasih dan boleh dikongsi kepada pelajar-pelajar, insya-Allah. Objektif utama pembinaan video ini sebenarnya adalah untuk membantu murid-murid memahami. Kita nak murid-murid memahami teknik penulisan khat yang sebelum ini mereka belajar di dalam kelas, tetapi disebabkan oleh situasi yang Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita ujian, iaitu dengan virus COVID ini, maka pembelajaran secara bersemuka di dalam kelas tidak dapat dilaksanakan. Jadi oleh itu saya bersama dengan bantuan daripada rakan-rakan lain juga berusaha untuk menyiapkan video ini, menyiapkan untuk tujuan pelajar-pelajar dan guru-guru serta ibu bapa lah, membantu ibu bapa juga di rumah untuk pelajar-pelajar belajar sendiri di rumah, belajar di rumah pada waktu dan masa yang pelajar-pelajar dan ibu bapa sendiri yang tetapkan, insya-Allah. Dan pembelajaran melalui video ini dia menggantikan pembelajaran yang biasa pelajar-pelajar belajar di dalam kelas secara bersemuka, insya-Allah. Dan hasrat saya juga, insya-Allah, jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan berusaha menyiapkan video PDBC khat ini sehingga ke akhir tajuk, insya-Allah, mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan. Walaupun murid-murid telah diumumkan tidak akan hadir ke sekolah sehingga ke awal tahun hadapan, walau bagaimanapun ilmu tetap kita teruskan, walau dengan pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran mengikut SOP yang telah ditetapkan, insya-Allah. Sebenarnya murid-murid semua, di dalam kita menulis khat ini ada dua elemen nilai murni yang penting yang perlu kita ada dalam menulis khat. Perkara yang pertama yang perlu ada dalam diri pelajar-pelajar semua sebelum kita menulis khat ini, iaitu perkara pertama yang paling penting adalah sabar. Kenapa Ustaz kata sabar? Sebab penulisan khat ini adalah salah satu cabang daripada ilmu penulisan Al-Quran. Bila kita sebut kemahiran penulisan khat, kemahiran itu bermaksud ia perlu dilatih berulang-ulang kali tanpa jemu. Dan proses berlatih berulang-ulang kali itu memerlukan kesabaran yang paling tinggi. Kalau kamu tak sabar, kalau kamu kata saya dah tulis Ustaz, saya dah tulis huruf sin ni dah tulis 10 kali tapi tak jadi lagi, kena tingkatkan lagi kesabaran, kena berlatih lagi, kena fahamkan balik bentuk huruf ini, bagaimana nak tulis. Jadi dia memerlukan satu kesabaran sampai satu tahap ia akan menjadi mahir dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena sabar. Sebab kalau kamu tanyalah dengan mana-mana ahli penulis khat ini yang dia pandai menulis khat,
dia tidak akan menulis satu huruf itu ataupun satu-satu latihan itu dia tulis sekali, tak, dia akan tulis banyak kali. Nanti kalau ada rezeki Ustaz akan tunjukkan, mungkin di video-video yang akan datang Ustaz akan tunjukkan latihan-latihan yang biasa penulis-penulis hot buat. Dia bukan buat 1-2, bukan buat 20-30 kali, dia buat lebih daripada tu, ya, untuk dapatkan satu tulisan yang baik, satu tulisan yang cantik, demi untuk memelihara tulisan-tulisan Al-Quran. Baik, yang kedua, pelajar-pelajar semua, kita perlu ada sikap ataupun sifat amalan istiqomah. Istiqomah itu apa? Dengan erti kata nak bagi kamu mudah faham, iaitu berterusan. Kita ada tetap pendirian kita berterusan berlatih. Bukannya hari ini kita berlatih, hari Selasa malaslah nak berlatih, hari Rabu berlatih, hari Khamis tak berlatih sampai sebulan tak berlatih, sampai bila-bila terus tinggal. Jadi sikap istiqomah ini mesti ada dalam diri penulis khot, ya. Jadi untuk kamu nak dapatkan tulisan kamu tu cantik, kamu kena ada sifat sabar yang pertama. Yang kedua, kamu perlu ada istiqomah. Istiqomah itu maksudnya berterusan. Kamu kena berlatih secara berterusan. Jadi bila kita nak cerita benda yang berterusan ini, benda yang kita nak kekal lama, ia berbalik kepada niat, ya. Dia berbalik kepada niat. Cuba kamu tanya diri kamu sendiri, kamu belajar khot ini sebenarnya untuk apa? Untuk nak siapkan latihan yang ustaz bagi ke? Ataupun kamu nak semata-mata nak masuk pertandingan, lepas tu bila kamu dah menang kamu nak tinggal, kamu dah tak mau dah tulis? Ataupun kamu menulis khot ini semata-mata untuk dapat pujian daripada guru, kamu nak belajar kawan-kawan lain cakap tulisan kamu cantik ke? Ataupun macam mana? Apa niat kamu yang sebenarnya, ya? Jadi kunci kepada istiqomah ini adalah niat. Kalau niat kita baik, niat kita betul, insya-Allah kita akan dapat istiqomah ini, ya. Seperti mana video yang sebelum ini ustaz bagi tahu niat, ya. Niat kita belajar seni khot ini, yang niat utama kita adalah untuk kita memelihara warisan kesenian Islam ini. Dan yang paling penting, kita nak memelihara tulisan-tulisan Al-Quran. Siapa lagi yang nak jaga tulisan-tulisan Al-Quran ni kalau bukan kita sendiri, orang Islam, kalau bukan kamu. Jadi perkara ini adalah perkara yang penting. Dua perkara penting, sabar dan istiqomah. Sabar dan istiqomah, ustaz faham memang dia agak sukar. Mungkin kamu buat banyak kali dah tapi tak jadi-jadi. Jadi kamu rasa macam kamu rasa give up, kamu rasa kecewa. Kita boleh kecewa. Ustaz pun berapa kali nak buat huruf sin, huruf-huruf lain, buat menulis kalimah-kalimah lain. Kadang-kadang memang kita akan rasa kecewa sebab dia tak jadi-jadi. Jadi tak apalah, bila kita kecewa, kita berhentilah dulu, kita rehat. Tapi kita jangan berputus asa, ya? Jangan berputus asa, jangan kita terus tinggalkan. Sebabnya penulisan khot ini mesti kita kena belajar. Sebab ini kita nak jaga tulisan Al-Quran, kita nak memelihara Al-Quran, ya. Nanti kalau kamu dah pandai tulis, kamu dah pandai menulis kalimah, kamu dah pandai menulis ayat Al-Quran, kamu cubalah buat tulis Al-Quran kamu sendiri, yang boleh kamu wariskan kepada anak cucu kamu nanti satu hari nanti, ya. Mana tahu tulisan kamu nanti lebih hebat, lebih baik daripada ustaz ataupun daripada guru-guru yang ada. Ya, insya-Allah itu yang ustaz doakan lah, ya. Mudah-mudahan kamu semua dapat menulis khot dengan baik dan dapat dan sentiasa bersemangat untuk menulis, ya. Cantik tak cantik itu nombor dua, ya. Yang penting kita nak ada kesungguhan, kita nak ada usaha untuk kita belajar, kita berlatih, ya. Jangan berputus asa dan jangan kita anggap penulisan khot ini tidak penting, ya. Kita belajar khot ini pun dia membina keyakinan diri kita, kita membina ketelitian kita, kita membina kecekapan kita, ya, macam-macam lagi yang boleh kita dapat dengan khot ni. Nanti kamu akan dapat manfaatnya, insya-Allah, ya. Yang penting niat kita belajar khot ini untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kita ingat Al-Quran selalu. Kita boleh baca Al-Quran dengan baik, kita boleh tulis Al-Quran dengan baik, kita menjaga huruf-huruf, kalimah-kalimah dan ayat-ayat,
ya, Al-Quran dengan sebaiknya, insya-Allah ya. Baik, seterusnya insya-Allah kita akan masuk kepada sesi penerangan untuk huruf sin dan huruf shin, insya-Allah. Baik pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah mari sama-sama kita tengok bentuk huruf sin dan huruf shin dan sedikit perbezaan yang ada. Baik, yang pertama, huruf sin dan huruf shin ini dia dikategorikan sebagai huruf Arab ya. Dia adalah huruf Arab dan dia bukan daripada huruf Jawi ya. Tapi dalam penulisan huruf Jawi pun dia gunakan huruf sin dan huruf shin. Cuma dalam penulisan khat ini, huruf sin dan huruf shin ini dia memang daripada huruf Arab ya. Cuma nanti kalau kamu belajar pelajaran Jawi itu dia ada juga huruf sin dan huruf shin. Tapi kamu kena tahu huruf sin dan huruf shin ini dia adalah huruf Arab. Ya, baik ya. Baik, yang kedua, sebahagiannya berada di atas garisan dan sebahagiannya berada di bawah garisan. Kalau kat sini ustaz belum gariskan lagi, jadi ustaz gariskan. Okey, ini dia garisan tengah. Okey, ini garisan tengah. Boleh nampak yang warna oranye ni. Okey, baik. Yang ini adalah bahagian atas. Ini bahagian atas. Okey, yang ini pula bahagian bawah dia. Bawah atas. Jadi bermaksud huruf sin dan huruf shin ini dia terdapat dalam dua bahagian atas dan satu lagi bahagian bawah, di mana giginya ni kita panggil gigi lah ya. Ustaz panggil gigi. Ada sebahagian guru khat mungkin dia panggil mangkuk kecil, mangkuk besar kan, mangkuk kecil satu, mangkuk kecil dua. Tapi kalau ustaz lebih mudah, ustaz panggil gigi lah ya, gigi. Gigi huruf. Gigi huruf. Jadi kat sini gigi huruf sin dan gigi huruf shin berada di atas garisan. Manakala mangkuknya ini dia berada di bawah garisan. Jadi dia bukanlah, kalau kita kata huruf sin tu huruf yang di atas garisan ke di bawah garisan. Kita tak boleh cakap dia huruf sin ni di atas garisan, sebab yang di atas garisan ni cuma giginya saja. Tapi mangkuknya berada di bawah. Kita boleh sebut sebahagiannya berada di atas dan sebahagiannya berada di bawah garisan. Baik, kemudian huruf sin dan shin ini adalah huruf yang bergigi. Seperti mana yang ustaz sebut tadi tu kan, huruf yang bergigi. Maknanya kalau yang sebelum ni kan kita ada belajar huruf alif kan. Kita ada belajar huruf alif. Alif ni huruf yang menegak. Lepas tu huruf apa lagi? Huruf ba. Huruf ba kita belajar. Huruf ba ni huruf yang mendatar. Lagi apa? Huruf ha atau huruf jim. Huruf jim ni huruf yang separuh bulat kan, huruf separuh bulat. Separuh bulat. Bulat separuh. Alif ba jim. Lepas tu huruf dal, kita belajar huruf dal. Huruf dal ni huruf yang bersegi kan, huruf yang bersegi, dia bentuk segitiga kan. Kemudian huruf apa lagi kita belajar sebelum ni? Huruf ra. Huruf ra ni huruf yang berekor. Kenapa berekor? Sebab dia ada ekor. Baik. Kemudian huruf sin dan huruf shin ini dia bergigi. Sebab apa? Sebab bentuk sin ini dia macam gigi kan. Okay, baik. Jadi itu kategori huruf ya, dia adalah huruf yang bergigi. Baik, kemudian yang terakhir adalah huruf ini. Perbezaan huruf ini adalah huruf yang huruf sin dan huruf shin dibezakan dengan titik. Kalau shin ini dia titiknya berada 3 dan berada di atas ya. Jangan kita letak titik itu dekat sini, salah ya. Titik huruf shin ini dia berada di atas, manakala badannya sama. Jadi ustaz akan terangkan satu. Contoh ustaz akan buat huruf sin. Manakala selepas itu, bila dah siap ustaz terangkan huruf sin ini, ustaz akan terangkan pula cara untuk kita menulis titik. Okey, baik. Itu adalah sedikit penerangan berkaitan dengan huruf sin dan huruf shin. Ustaz ulang sekali lagi. Yang pertama, dia adalah tergolong dalam huruf-huruf Arab ya, huruf-huruf Arab. Yang kedua, dia
terdapat sebahagiannya berada di atas garisan dan sebahagiannya berada di bawah garisan. Yang ketiga, huruf ini dikategorikan sebagai huruf yang bergigi. Dan yang keempat, perbezaan dua huruf ini dibezakan dengan titik huruf shin. Baik, insyaAllah seterusnya kita akan masuk kepada teknik penulisan huruf sin dan huruf shin, insyaAllah. Baik, seterusnya Ustaz akan masuk kepada titik ukuran huruf. Jika pelajar-pelajar yang mengikuti video Ustaz sebelum ini, titik ini Ustaz dah terangkan, titik ini dia terbagi kepada dua, satu titik huruf dan satu lagi titik ukuran huruf. Ya, titik ukuran huruf, di mana titik ukuran huruf ini dia berfungsi sebagai pengukur huruf-huruf yang akan kita tulis ini, kerana huruf Arab ini dia diukur tingginya, dia diukur panjangnya, lebarnya, semuanya melalui titik. Tak kisahlah kamu nak buat huruf tu kecil ke, kamu nak buat huruf tu besar ke, dia bergantung kepada saiz mata pensil ni, saiz mata pensil yang kamu gunakan. Macam contoh, Ustaz gunakan saiz mata pensil mesin mechanical. Kita tengok dia punya saiz lebih kurang berapa mm kat sini. Nampak Ustaz letak kat sini, lebih kurang 2 mm. Nampak? Nampak ni, tengok kat sini. Kamu nampak tak? Cuba kamu tengok dia punya saiz ukuran panjang tu, dia punya mata pensel tu. Nampak? Ustaz letakkan kat sini. Ni 2 mm, 1 2 mm, maknanya kecil dia 2 mm. Ada juga alat tulis Ustaz yang besar, contohnya Ustaz gunakan kayu ni. Ni Ustaz guna kayu. Ni kalau kita guna dakwat, tapi sebab kamu belajar guna pensel, jadi Ustaz pun guna pensel lah kan. Tengok ni berapa mm. Ni hampir 10 mm. Nampak? Yang ni besar. Ada juga yang kecil, yang kecil sikit pun ada. Contoh yang ni resam, tengok berapa. Ya, baik, itu contoh saiz ukuran. Jadi kalau kamu guna yang besar macam ni, kalau kamu guna saiz yang besar macam ni, maka kamu akan dapat tulisan tu besar, ya. Jadi bila kamu guna yang macam ni, kamu akan dapatlah saiz huruf tu mengikut jumlah mata pensil kamu, jumlah saiz mata pensel kamu. Jadi sekarang ni kita gunakan pensel. Kita gunakan pensel. Jadi Ustaz pun gunakan pensel, kamu pun gunakan pensel. Jadi saiz pensel ni 2 mm. Jadi ukuran huruf itu dia memang kecil, dia mengikut ukuran pensel kita, ya. Itu Ustaz nak bagi faham berkenaan dengan titik. Jadi dia tu bukan macam tulisan kaligrafi Eropah, yang tulisan huruf A, huruf B, huruf C, yang itu dia ukurannya berbeza. Tapi kalau macam hot, ukuran ni adalah diukur berdasarkan kepada saiz mata pensel, dan kita akan membentuk titik-titik yang membentuk ukuran huruf itu, ya. Baik, sedikit sebanyak penerangan Ustaz berkenaan dengan titik ukuran. Baik, Ustaz akan buat titik ukuran di sebelah kanan dulu. Ustaz akan mulakan dengan nombor 5. Ustaz akan nombor 5, ya. Ustaz akan tulis 1 2 3. Ustaz buat 3 titik di bahagian atas dan 2 titik di bahagian bawah. 1 2. Baik, pastikan kamu menulis dengan lurus mengikut garisan dia yang berada di sebelah kanan ni, ya. Pastikan dia lurus, jangan dia sengit. Pastikan titik kamu tu kamu tulis dengan baiklah, dengan tersusun, ya, insya-Allah. Baik, Ustaz akan terus menulis di bahagian atas pula. Kita nak ukur yang bahagian atas ni, dia punya panjang huruf ni berapa titik pula. Baik, Ustaz akan sambung. Kita akan mula menulis di sini. Kita akan tambah lagi beberapa titik di sini. Kita tengok Ustaz tambah berapa titik. 1 2 3 4 5 6. Jadi sebagai panduan kamu, Ustaz tambah lagi 6 titik di sini.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 campur titik yang tadi tu dia jadi 7 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak kat situ ya. Ini adalah titik ukuran dulu yang kita kena faham. Kenapa kita buat titik kat sini. Ustaz buat titik dulu untuk kamu. Ada setengah penulis hot, kalau dia dah mahir dia tak payah buat titik. Dia buat terus huruf dia. Titik pun dia boleh buat kemudian. Tapi kat sini Ustaz tunjukkan titik sebab kamu untuk pelajar tahun 1 supaya kamu nampak dia punya ukuran dia. Panjang dia, pendek dia huruf tu. Baik. Jadi Ustaz gariskan di sini. Ustaz gariskan. Baik, Ustaz nak maklumkan di sini bahawa kita akan menulis huruf sin ini di dalam lingkungan bahagian sini ya. Bahagian sini. Dan kita tak tulis dekat sini. Sini pun tak. Kita akan tulis di bahagian titik yang kita buat ni, nampak? Kita dah buat titik ni cantik dah. Kita akan tulis di bahagian sini sahaja. Ya, jangan kita tulis huruf sin tu dia tidak akan sampai keluar daripada garisan hijau ni. Sebab itu tujuan kita buat titik. Sebab itu tujuan kita buat garisan, supaya disiplin ilmu itu, disiplin penulisan ilmu khat itu kita dapat jaga ya, dengan sebaiknya, insya-Allah. Baik, seterusnya kita akan mula untuk menulis huruf sin. Baik, untuk huruf sin kita akan bermula di sebelah kanan ya. Okey, yang ni di sebelah kiri, yang ni di sebelah kanan. Kamu boleh nampak beza dia kat situ, kanan kiri ya. Baik, saya akan mula daripada sebelah kanan. Sebab huruf sin ni dia akan bermula di sebelah kanan. Dia tak ada orang tulis daripada sebelah kiri, dia tulis mangkuk dia dulu lepas tu tak ada. Jadi seperti mana penerangan Ustaz sebelum ini, huruf sin ini dia dikategorikan sebagai huruf yang bergigi. Ada setengah guru mungkin dia sebut mangkuk kecil, mangkuk kecil, mangkuk besar. Tapi kalau Ustaz lebih suka sebut gigi lah ya, mudah. Tapi kalau nak sebut mangkuk pun ikut guru kamu pun tak ada masalah ya. Kalau ada guru hot yang sebut ni mangkuk kecil, ni mangkuk besar pun boleh juga, tak ada masalah ya. Tapi Ustaz sebut giginya ada dua ya, giginya ada dua, mangkuknya ada satu. Mangkuk besar dia ada satu. Nak bagi murid tahun 1 faham ya. Pelajar-pelajar ni faham giginya ada dua ya. Jadi bila kita sebut gigi, Ustaz tak nak tulis dulu kat sini. Ustaz nak kamu tengok dulu kat sini. Bila kita sebut gigi, macam mana bentuk gigi. Cuba murid tengok macam ni kan. Kalau contoh Ustaz lukis gambar kartun lah kat sini. Ustaz lukis gambar kartun. Contoh kita lukis gambar kartun, tengok gigi macam muka siapa dah ni kan. Okey, tengok gigi. Nampak tak? Sama juga. Ni dah masuk gigi. Maksudnya huruf yang bergigi. Dia bentuk huruf sin tu dia bergigi. Nampak? Kalau ada setengah kartun pun kan, ada setengah kartun kadang dia buat gigi dia. Gigi dia macam ni kan. Tapi gigi juga sama kan, sama juga gigi. Jadi kita nak ceritakan huruf sin ini adalah huruf yang bergigi, bermaksud bentuk gigi lah. Bentuk gigi. Cuma dalam penulisan khat nasah ini dia ada cara dan disiplin untuk kita buat gigi huruf sin tu. Dia tak boleh kita buat macam kita lukis kartun ni. Dia lain. Ini pun gigi juga, tapi gigi untuk kartun lah kan. Gigi untuk kartun, tapi gigi untuk huruf sin dia tak sama, dia lain. Ya, itu yang Ustaz nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah kita akan tengok cara untuk menulis huruf sin. Baik, kita akan menulis daripada sebelah kanan ya. Kita akan menulis daripada sebelah kanan dan kita tak boleh tulis daripada sebelah kiri. Ya. Kita akan tulis daripada sebelah kanan dan kita akan buat dia punya gigi dia dulu ya. Gigi huruf sin dulu, kemudian baru kita menulis dia punya mangkuk besar dia. Okay, baik, Ustaz akan mulakan di bahagian nombor 4. Okey, kamu boleh tengok di sini. Okey, bahagian nombor 4 ni
Ini ustaz buat dia punya permulaan dia, ya. Permulaan dia daripada nombor 4 ini, kemudian kita akan bermula dengan titik yang nombor 6. Ni nombor 6 ya, titik yang kat sini. Sebab ustaz kira daripada sini nombor 1 sampai nombor 7, tapi kalau kamu kira nombor 1 sini, sini nombor 7, sini nombor 2 lah kan. Tapi sebab ustaz kira sini nombor 1, sini berakhir nombor 7, maka yang sini nombor 6. Jadi ustaz akan pilih titik yang nombor 6 ni. Kita akan bermula daripada sini. Okey. Kamu boleh nampak di sini dia ada dua, ruang nombor 4 dan ruang nombor 5. Jadi ustaz akan mula daripada ruang nombor 4 ini dengan titik nombor 6. Baik. Ustaz akan tarik, ustaz akan mulakan. Gitu. Baik. Kalau kamu ingat lagi macam kita tulis huruf huruf ba. Contoh macam kita tulis huruf ba, dia agak runcing sedikit kan ke tepi. Dia sikit je. Lepas tu baru kita tolak ke bawah. Itu huruf ba, ya. Tengok. Huruf sin pun lebih kurang, tapi dia macam kita buat satu titik. Macam contoh ustaz buat titik ni kan. Ni ustaz buat titik satu, tapi kita tarik panjang sikit. Tolak ke kanan. Macam tu. Kita tolak ke kanan, ke bawah. Kanan dan ke bawah kita tarik sikit, panjang sikit daripada huruf daripada titik ni. Kita tak boleh buat huruf sin macam ni. Contohnya dia punya permulaan tu kita buat macam ni. Ini memang salah, dia tak boleh, ya. Jadi kita buat yang ni dulu, ini dulu. Tengok ni. Ustaz nak tunjukkan yang ini dulu. Okey. Jadi yang ini. Berhenti kat sini. Berhenti di titik kita bahagi ruangnya di dalam bahagian nombor 4 saja. Kita tak masuk ke bahagian nombor 5. Okey. Baik, kemudian ustaz akan sambung pada bahagian nombor 5 ini. Macam video sebelum ni, kita akan sambung. Contohnya kat sini ustaz buat dah macam ni. Baik, kita akan sambung dekat bahagian hujung ni, ya. Bahagian hujung ni, bukan kita sambung dekat bahagian dalam ni, tak. Jangan sambung kat dalam ni. Masuk ustaz macam ni. Contoh kita dah buat sini, kita tolak. Kita tolak daripada sini. Tak, ni jangan. Sebab nanti bila kamu dah buat macam ni, kamu dah lukis, kamu dah tarik pensel kamu, kemudian bila kamu tolak macam ni, dia jadi pendek. Dia jadi akan terpotong kat sini. Jadi kita akan mulakan menulis itu. Kita akan mulakan menulis yang step yang kedua itu di hujung bucu ni. Di hujung bucu. Jadi kamu tengok ustaz letak pensel tu kat mana. Baik, kemudian tengok ya, ustaz akan letak pensel ni di bawah ni, nampak? Di bucu ni, di bucu hujung yang bahagian yang nombor 4 ni, sebelum nombor 5 ni kita letak sini, dan kemudian ustaz akan tolakkan sedikit ke atas. Tolakkan. Tolak sikit je. Tolakkan, dan dia akan masuk ke ruangan nombor berapa tu? Dia akan masuk ruangan ke nombor 5. Nampak? Dia akan masuk sedikit kat sini. Nampak? Tolak sikit dalam ukuran dia, dalam anggaran 1 titik. Ni, 1 titik tolak sikit je. Jangan tolak banyak, tolak sikit. Okey, boleh. Baik. Kemudian ustaz akan buat lagi gigi yang kedua. Ini gigi yang kedua. Jadi gigi yang pertama ni dia akan jadi macam ni. Okey. Gigi 1. Ni gigi 1. Gigi 1 ni dia bukan macam ni. Kan biasa yang pelajar buat kan dia macam ni. Kan. Sini. Ini tak, jangan. Yang ni kita kena ubah cara dia. Tengok ustaz buat lagi sekali. Ustaz buat dimula daripada yang titik nombor 6 ini, kemudian tarik dan tolak, ya. Sekali lagi ustaz buat, tengok. Tarik dan tolak. Alright. Dia tidak lebih daripada garisan yang ni. Ni ada garisan kan, garisan hitam ni. Kamu tarik je, berhenti di garisan hitam ni. Okey, kemudian kamu tarik daripada bawah sini. Bawah sini kamu tolak ke kiri, ke atas sedikit. Tolak ke kiri dan ke atas sedikit. Tengok. Okey.
Nampak sini ada ruang sikit ni, tengok betul-betul. Kat sini ada ruang, kat sini pun dia tak lebih daripada garisan ni. Sekali lagi Ustaz tunjukkan. Tolak. Okey. Nampak? Dia punya untuk gigi sin yang pertama. Yang ni kita jangan tolak panjang. Jangan tolak panjang macam ni. Salah. Ataupun jangan kita buat melengkung. Tak, jangan. Ni jangan. Macam ni. Ni pun salah. Jadi kita buat macam huruf bar tu, macam titik, macam permulaan huruf bar. Lepas tu berhenti di sini. Jangan masuk ruangan sini. Ruangan sini ni untuk yang dia punya bahagian tapak dia tu, tolak ke atas. Tolak sikit. Dia kena jadi macam tu. Macam huruf dal. Macam huruf dal, tapi kalau huruf dal tu dia dia macam ni kan, dia ke bawah. Ke bawah sikit. Tapi kalau sin ni, dia gigi sin yang pertama dia tolak ke atas sikit. Tolakkan ke atas sikit. Okey, baik, itu untuk gigi sin yang pertama. Okey, baik. Mari tengok macam mana Ustaz buat gigi sin yang kedua. Okey. Kita dah tolak tadi, dia masuk ke dalam ruangan yang nombor 5 sebenarnya kan. Titik yang nombor 5 tu dia dah masuk sedikit kat situ. Baik. Bila dah masuk sedikit bahagian yang kelima ni, Ustaz akan tarik daripada sini. Tengok. Nampak? Ustaz tarik daripada sini. Tu. Nampak? Ustaz tarik. Kemudian Ustaz tarik lagi satu untuk kita buat gigi sin yang kedua. Okey, berhenti. Okey, berhenti. Berhenti pada nombor 4 ni. Sebelum masuk yang ke nombor 3 ni. Perhatikan betul-betul. Sebelum masuk yang ketiga, 1, 2, 3 ni kita tak masuk lagi. Kita baru masuk titik yang nombor 4. Jadi tadi kita dah mula dengan titik nombor 6, masuk sebahagian ataupun separuh daripada titik nombor 5 ni. Kita masuk sedikit, lepas tu kita tarik ke bawah. Cuba kamu perhatikan betul-betul. Ni tarik dia yang nombor 2 ni dia begini. Ustaz nak buat besar sikit supaya kamu nampak. Ustaz guna dakwat. Okey. Okey, contoh macam ni Ustaz kena yang besar sikit supaya kamu nampak. Okey, contoh tadi yang pertama. Okey, yang pertama Ustaz tarik satu, kemudian Ustaz tolak. Ni ambil daripada ujung ni. Ambil daripada ujung. Ujung ni tolak ke atas sedikit. Jadi dia akan jadi macam ni. Nampak? Jangan kamu tolak panjang ataupun kamu buat sini, lepas tu kamu buat lengkung. Tak, ini jangan. Ini tak betul. Kalau hot nasar dia tak betul. Jadi kamu tolak macam ni, tolak mendatar, tolak ke arah sana, ke kiri tu. Baik, kemudian kamu nampak tak yang ni? Kamu tadi buat yang pertama tadi yang pertama tadi tu kan, yang ni dia punya kat sini. Kamu ambil daripada sini, ni dia sama dengan yang ni kan. Dia sama dengan yang ni, kamu tarik, kamu letak pensil kamu dan kamu tolak lagi ke bawah. Buat sedikit lengkungan ke atas. Macam tu. Jadi sin yang pertama ini dia akan lebih tinggi sedikit. Kalau kita letak satu bulat kecil tu, dia boleh dapat. Jadi gigi sin yang kedua ni dia lebih ke bawah sedikit. Dia akan ke bawah sedikit. Kalau yang pertama ni di atas, yang sin yang kedua ni dia akan ke bawah sedikit. Nampak tak beza dia? Dia bukan kita tulis gigi huruf sin tu dia contohnya macam ni dan macam ni. Tak, ini salah. Dia gigi huruf sin tu dia kena besar. Dia besar sedikit yang bahagian yang kedua ni lah. Kalau ukuran titik dia tu dalam ukuran 1 titik setengah. 1 titik setengah. Yang ini dia ukuran dia 1 titik yang kat sini. Okey, baik. Jadi untuk gigi sin yang kedua ini kamu kena ada beza. Kamu kena faham beza dia.
dia lebih ke bawah sedikit daripada yang atas. Kita tak boleh buat dia sama. Okey. Lepas tu kalau ustaz letakkan satu garisan kat sini, contoh tengok, dia menurun. Sama macam dalam buku teks kamu. Cuba kamu tengok buku teks kamu. Ustaz buka muka surat. Ni. Ustaz buka muka surat 53. Kamu boleh tengok muka surat 53, nampak? Dia yang berada di atas ni dia lebih tinggi, yang bawah ni dia turun sikit. Nampak tak? Sebab itu sama Ustaz terangkan. Nampak? Okey. Nampak tu. Gigi dia tu. Nampak gigi dia tu. Yang kedua tu dia lebih rendah sikit, yang atas tu dia tinggi sikit. Jadi cara nak buat dia gitu. Ya. Itu penerangan untuk gigi sin yang kedua. Baik, ustaz akan tuliskan lagi sekali supaya kamu lebih jelas. Okey, baik. Tengok kat sini. Kita akan mula dengan nombor 4, kan? Bahagian nombor 4 dan kemudian titik yang ke-6 ini. Nampak ya kat situ. Jadi ustaz akan buat satu permulaan untuk huruf sin. Dia punya bahagian gigi yang pertama dulu, gigi 1. Akan tarik. Okey, berhenti kat situ. Nampak? Ustaz tak buat sampai bahagian nombor 5, tak. Ustaz cuba buat dekat bahagian nombor 4 saja, dalam keadaan dia runcing sedikit. Ni tu. Okey, baik. Kemudian daripada sini, ustaz akan tolak dia ke atas. Tolak dia ke atas sedikit. Tapi dia tidak masuk ke bahagian nombor 4 ni, tak ada. Kita akan tolak daripada sini, tengok. Kita akan tolak ke kiri sikit, satu dalam anggaran satu titik kat sini. Okey, berhenti. Okey, kita dah masukkan kat bahagian nombor 5 ni, tengok titik dia. So kalau ustaz buat garisan kat sini, okay, dia akan jadi macam tu. Nampak? Okay, baik. Kemudian ustaz akan ambil daripada sini. Okay, ambil daripada sini. Kita tak boleh ambil daripada atas sini, tak ada. Okay, jangan terlalu tinggi, nampak? Jangan terlalu tinggi ambil daripada sini. Kita ambil daripada sini. Kamu berhenti kat sini, kan? Kamu letak pensel kamu ni dekat sini, bahagian sini. Kalau kamu nampak dekat bahagian serong yang kamu buat tu, tengok. Ni. Okay, nampak? Tu. Jadi kita ambil, letak je pensel kamu kat sini, yang hujung dia tu, sebab dia macam ni. Ni kita nak dapatkan yang ni. Dia nipis. Dia kena, yang tu dia kena nipis. Ya, dia tak boleh tebal. Kemudian ustaz letakkan pensel ustaz di sini, kemudian ustaz tarik pelan-pelan, buat lengkungan sedikit ke bawah dan naik semula ke atas. Berhenti kat sini. Sebab kita nak sambung untuk buat mangkuk pula, jadi kita berhenti di sini. Nampak? Jadi kamu nampak tak beza dia? Gigi huruf sin yang pertama dia lebih tinggi daripada gigi sin yang kedua. Nampak? Ni lebih tinggi. Yang bawah ni dia lebih rendah. Gigi sin yang pertama lebih tinggi, yang ni lebih rendah. Jadi kita tak boleh buat dia sama, ya. Baik. Kemudian bila dah siap macam ni ukuran dia, kita akan masuk kepada bentuk mangkuk dia. Mangkuk kepada huruf sin ini. Jadi dalam cerita tentang gigi sin ini, yang pertama sekali yang ustaz perlu kamu faham, dia tidak ada lengkungan. Dia jangan kamu buat macam ni. Ini kena ubah cara. Ya, tak boleh. Kamu dah tak boleh dah buat macam ni, ya. Jangan buat macam ni. Kemudian gigi sin yang pertama ni dia lebih tinggi sedikit daripada gigi sin yang kedua. Baik. Dan kemudian gigi sin yang pertama ini dia ukurannya dalam lebih kurang dalam satu titik. Ya, gigi sin yang kedua ini ukurannya lebih kurang dalam satu titik, 1,5 titik. Jadi sebab ruangan ni dia agak kecil, pensel dengan keadaan pensel hot ini, jadi ustaz letakkan dalam 3 titik ini, dia merangkumi
dia merangkumi 2 gigi ini ya. Yang penting dia nampak beza kat sini. Gigi yang pertama ni dia lebih kecil dan gigi yang kedua ini dia lebih besar sedikit, tapi dia tidak termasuk dalam titik yang seterusnya. Maknanya dia dalam ruang lingkup titik yang ini. Jadi dia tidak lagi daripada segi apa orang kata tu, ukuran dia ya, lebih kurang sama. Baik. Jadi kat sini Ustaz nak kamu cuba dapatkan buat 2 gigi ini, satu kecil satu panjang sikit dalam 3 titik ini ya. Jadi sebenarnya yang ni dia 1 titik, yang ini 1,5 titik. Kamu boleh tolak ke tepi sikit ke, ataupun kamu nak mula daripada sini pun boleh. Kamu tolak masuk sikit ke bahagian nombor 5 pun boleh, tapi dia jangan lebih daripada kawasan yang nombor titik nombor 4 ni. Jangan sampai dia masuk ke kawasan nombor 3 ya. Baik. Dan kemudian yang paling penting, jangan buat yang macam ni. Ustaz tak mau dah kamu buat yang macam ni. Kalau buat huruf sin, kamu buat macam ni. Ni Ustaz tak mau dah. Okey, kita dah tak nak macam itu. Baik, jangan buat macam tu. Ni biasa yang pelajar buat huruf sin, memang dia akan buat macam tu. Okey, jadi kamu dah nampak, kamu dah tahu. Jadi Ustaz harap kamu dapat memperbaiki tulisan-tulisan kamu untuk menulis gigi huruf sin ni. Baik, seterusnya Ustaz akan tunjukkan cara untuk kita menulis mangkuk huruf sin. Okey, baik, murid, kita akan menulis mangkuk huruf sin. Okey, tengok Ustaz mulakan daripada sini. Nampak sini. Kita akan berhenti, kita dah berhenti di sini, jadi kita akan ambil daripada sini. Tengok, dia naik sedikit. Ustaz letak kat sini, di atas garisan nombor 4 ni. Ustaz letak pensel Ustaz di atas garisan nombor 4. Kemudian kat sini Ustaz akan buat satu gerakan ke bawah. Ni Ustaz akan buat satu gerakan ke bawah dengan keadaan yang melengkung sedikit. Tengok, Ustaz akan tarik daripada sini ke titik yang nombor 6 ya. Kita akan balik titik dia ke titik yang nombor 6. Ustaz akan tarik ke titik yang nombor 6. Nampak tak? Ustaz akan tarik. Baik, dalam ukuran yang ini, dalam bentuk yang ini, kamu jangan tolak dia dia macam ni, dia lurus tak ya. Contohnya dia huruf sin lah tadi ya. Kemudian kamu tarik ke bawah, tak, dia mesti ada lengkungan sedikit. Dia mesti ada lengkungan sedikit. Nampak tak? Kalau Ustaz buat satu garisan lurus kat sini, kalau Ustaz buat satu garisan lurus, dia nampak lengkungan tu. Nampak, dia bukan kita tarik dia lurus ke bawah, tak. Kita kena lengkungkan sedikit, tapi kita berhenti di titik yang permulaan di garisan bawah ni. Tadi garisan bawah ni kita ada 2 titik kan, 6 dan 7. Sebab huruf sin ini sebahagiannya berada di atas, sebahagiannya berada di bawah. Jadi bila kamu mulakan sedikit tadi, kita mula naik daripada garisan nombor 4 tu, tarik pelan-pelan. Bila sampai cecah ke garisan ini, kamu tarik lagi satu garisan ke bawah dalam keadaan melengkung sedikit dan berhenti. Mesti berhenti ya. Tadi 1 berhenti, 2 berhenti, tarik lagi, 3 berhenti, tarik lagi, 4 berhenti. Mesti kena ada wakaf, mesti kena ada berhenti-berhenti. Dia tak boleh kita tulis terus ya. Baik, kemudian kat sini Ustaz akan sambung. Kita nak buat dia punya mangkuk yang bawah dia ni ya, tengok. Jadi Ustaz akan sambung daripada sini. Nampak, Ustaz akan sambung dekat ujung dia punya tajam ni. Tajam ni dia bukan kita ambil daripada sini, tak. Kalau Ustaz ambil contoh, Ustaz ambil daripada sini kan, tengok apa jadi. Dia akan pendek kan, dia akan pendek. Nampak tak seimbang huruf tu, dan dia nampak tak cantik lah nanti. Jadi Ustaz akan ambil daripada hujung ini. Okey, Ustaz akan tolak. Nak tolak ni ke mana? Nampak tak titik yang nombor 2 ni? Ustaz buat satu garisan. Jadi contohnya Ustaz akan pusingkan dia, buat satu pusingan kat sini. Kita akan buat satu pusingan, tapi kita akan turunkan dulu. Kita akan turun, berhenti di sini. Kemudian kat sini bila kita dah berhenti, nanti kita masuk ke bahagian nombor 1 ini.
dan Ustaz akan buat satu pusingan lagi kat sini. Kita akan naikkan. Macam tu. Itu dia punya bentuk dia lah. Nampak? Okey. Jadi sekarang Ustaz akan tulis. Ustaz akan buat. Okey, Ustaz akan ambil daripada sini. Okey, berhenti. Kemudian kat sini. Ni kat sini kita akan pusingkan pensel kamu. Ni pensel kamu ni kamu kena pusing. Kamu kena guna yang dekat ujung tepi sini. Nampak tak? Tepi sini pensel kamu tu yang kat tepi tu kamu kena pusingkan sikit. Kamu kena pusing macam ni. Okey. Berhenti dan kemudian kita pusingkan. Pusingkan dan tolak. Ini kena tolak ke kanan. Dia jangan, yang ini cukup berhenti sampai kat sini. Cukup berhenti sampai di garisan ini. Jangan kita tolak sampai dia naik ke sini. Tak, jangan. Contohnya kita tolak sampai sini. Yang ini dia tak betul. Ini salah. Jangan. Dia cukup sampai sini sahaja. Sampai di bahagian garisan yang kamu buat ini. Yang ini Ustaz padam balik. Contoh. Ustaz padam. Tolakkan ke kanan. Berhenti kat sini. Dia memang mangkuk dia. Ada setengah pelajar tu Ustaz mangkuk dia rupanya separuh. Ya, memang dia memang mangkuk dia separuh. Kalau kita tengok buku kaedah kamu ni, cuba kamu tengok buku kaedah yang dah tulis, yang ditulis ni, nampak? Okey. Dia tak sampai atas. Nampak tak? Dia tak sampai atas. Dia sampai sini saja. Dia sampai sini. Jadi kat sini dia sebenarnya ada satu titik yang boleh ruang dia kat sini, dan di dalam ni ada 3 titik. Sama je macam yang Ustaz buat kat sini. Kalau Ustaz letak, contoh Ustaz letak titik kat sini kan, contoh ni titik nombor apa, dia pandai, nombor 5. Contoh Ustaz letak kat sini satu titik, pun boleh buat satu titik kat sini. Sama juga titik dia kat sini. Ni dalam ni ada berapa? 3. 1, 2, 3. Ni ukuran dia sama kat dalam sini. Ya. Jadi itu dia punya ukuran huruf, yang supaya kita nampaklah dia punya pergerakan huruf selepasnya, kita nak buat apa sebelumnya. Sebab itu Ustaz kata tadi, ukuran huruf Arab ini dia diukur melalui titik. Jadi kamu kena faham betul. Kamu kena faham dia nak pergi mana, dia berhenti kat mana, dia sambung kat mana. Itu semua kena faham. Cuba kamu tengok balik nanti. Kalau tulisan kamu yang kali pertama ni tak betul ataupun tak jadi, cuba kamu ulang balik video Ustaz, buat balik, buat latih balik, ya. InsyaAllah. Ni tolakkan ke kanan. Tolak ke kanan. Jangan kita tolak dia ke atas. Atas ataupun kiri ni salah, ya. Tolakkan dia ke kanan. Okey, baik. Ini untuk huruf sin. Okey, Ustaz akan buat satu lagi dalam ruangan yang kosong sedikit, supaya kamu nampak dia punya pergerakan untuk kita buat huruf sin ini dengan lebih jelas lagi, insyaAllah. Ini untuk ruangan yang kosong. Okay, Ustaz buat satu garisan dengan warna merah. Okey. Kemudian kita buat satu lagi garisan di sebelah kanan. Okey. Tadi titik huruf sin dia ada berapa yang bahagian atas dia? Dia ada 3. Okay. Jadi kita buat 3. 1, 2, 3. Okey. Kemudian berada di bawah kita buat 2 kan? 1, 2. Baik. Kemudian bila yang di atas ini, bahagian yang titik yang paling tinggi sini, kita tambahkan 6 lagi titik. Okey. Titik ni kena susun elok-elok kena buat cantik-cantik. 1, kita tambah lagi 6 ya. 1, 2. Ini cara nak buat titik ni, kamu tengok Ustaz serongkan pensel. Ustaz bukan macam ni. Tengok Ustaz letak macam ni. Nampak? Tu. Tolak ke bawah. Tolak ke bawah, ke kanan dan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, cukup. Jadi kita buat satu lagi garisan kat sini. Okey.
tulisan, kemudian Ustaz tuliskan nombor dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tadi mangkuk dia di bahagian nombor 3 kan. Jadi kita gariskan siap-siap supaya dia tidak lari daripada ukuran dia. Okey. Nampak beza dia? Okey, baik. Kemudian Ustaz akan mulakan menulis. Kita akan mula dengan nombor 6 ni. Okey, Ustaz akan tarik sikit. Sikit je tarik. Sikit je, jangan banyak. Okey. Jangan dia sampai masuk ke titik yang ni. Okey, kemudian titik yang ni Ustaz akan mula daripada sini, Ustaz akan tolak ke atas sedikit. Berhenti. Okey, berhenti. Kemudian Ustaz akan ambil daripada sini. Nampak ni? Ni. Ni Ustaz akan ambil kat sini. Punya panjang dia tu. Dia punya apa, permulaan gigi yang kedua tu. Torakkan ke bawah dan naik, jongkitkan sedikit ke atas. Okey, baik. Nampak tak? Gigi yang pertama tu dia tinggi sedikit daripada gigi yang kedua. Okey. Kemudian kita nak mula ni, kita nak mula buat mangkuk dia. Kita nak mula buat mangkuk dia, nampak tak? Garisan yang ni. Ni Ustaz buat garisan dia. Ustaz letakkan pensel Ustaz kat sini. Atas sini. Kemudian Ustaz akan buat satu lengkungan. Dan Ustaz akan berhenti di sini. Nampak? Ustaz berhenti. Okey, yang ni dia lengkung ni, ya. Nampak kalau Ustaz buat garisan kat sini, dia lengkung. Nampak? Ya. Kemudian kita akan pusing. Kita akan turun dan kita akan berhenti kat mana? Kita akan berhenti di sini. Sini. Jadi Ustaz akan pusingkan pensel Ustaz. Berhenti. Ya, berhenti. Kemudian yang ni kita akan pusingkan dia dan berhenti di sini. Berhenti. Alright. Jadi kita berhenti kat sini. Jangan sampai ke atas. Okey, baik. Ini adalah contoh kita buat huruf sin. Tengok Ustaz buat sekali lagi. Sebelah sini. Yang ni Ustaz buat tanpa Ustaz buat titik kaedahnya. Tapi Ustaz berpandukan yang ni juga sama. Tarik pelan. Naik. Kita pergi sini, nampak tu? Okey. Okey. Turun dan naikkan sedikit. Ambil daripada atas ni. Turun. Sambung. Buat lengkungan sedikit ke bawah, berhenti. Pusing. Okey, mungkin pusing ke kanan. Jadi ini tempat yang Ustaz berhenti, ya. Berhenti 1. Kemudian berhenti 2. Ni berhenti 3 sini. Kemudian berhenti 4 sini, berhenti. Kemudian berhenti 5. Kemudian berhenti 6. 6 kali berhenti untuk kita buat huruf sin. Jadi lepas ni kamu tak boleh dah buat huruf sin macam ni. Oh, laju. Kan? Ustaz biasa tengok, tak apalah. Nak buat macam mana kan? Kali ni kamu dah tahu, kamu dah belajar, kamu kena perbaiki tulisan kamu. Jangan lagi buat huruf sin macam ni. Kita kan nak memelihara ayat-ayat Al-Quran kan, kita nak memuliakan Al-Quran ni, kita kena jaga elok-elok. Kita cuba menulis dengan baik, kita cuba menulis dengan cantik, ya, insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala memuliakan kita dengan Al-Quran. Baik. Seterusnya Ustaz akan tunjukkan cara untuk kita menulis titik huruf shin, ya. Dia ada 3 titik. Baik, insya-Allah. Okey, untuk menulis titik huruf shin dia tak susah, mudah je. Kalau sebelum ni penerangan Ustaz, formula dia mudah je. Kita letakkan satu titik di huruf tersebut, sama ada titik ukuran tu berada. Kalau titik tu contohnya titik tu sekarang ni berada di atas, ya. Jadi ni badan huruf. Contoh kat sini ni badan huruf ni di paling
paling tinggi kat sini kan. Jadi letakkan satu titik ukuran di sini, dan di sini adalah titik huruf dia. Dia situ, dia selang satu titik. Jangan dia macam contoh ni huruf shin. Contoh ni huruf shin, ustaz terus letak titik kat sini 3. Ini salah, dia tak boleh. Dia kena langkah satu baru kita buat titik. Okey, contoh dia kat sini, ustaz padam lah. Ustaz padam yang nombor ni ya. Ustaz padam. Okey, jadi kamu boleh nampak kat sini. Dia punya titik ukuran kan. Jadi titik huruf shin ni, yang 3 titik itu dia mesti berada di dalam kawasan sini. Ni kawasan sini. Okey, dia tak boleh berada di kawasan selain daripada kawasan sini. Contoh kamu buat titik shin ni dekat sini, dekat atas mangkuk dia, ni salah. Ataupun kamu buat titik shin dekat sini pun salah, bawah pun salah, kanan pun salah, kiri pun salah. Tempat yang betul, yang tepatnya berada di atas gigi dia. Gigi 1 dan gigi 2. Jadi sekarang ni ustaz akan letakkan titik dia. Contohnya ni 3 sini. Okey, ustaz akan letakkan 1, 2 dan 3. Ukuran dia mesti tinggi sedikit daripada badan huruf ni ya. Dalam ukuran dia, senangnya kamu nak letak ni mudah je. Letakkan satu titik ukuran di sini, kemudian baru kamu buat titik huruf. Contoh kat sini ustaz padam. Nampak? Okey, dia jadi seimbang dan dia tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Okey, baik. Ustaz cuba buat lagi sekali untuk tunjukkan kamu titik huruf shin. Ini garisan. Kita buat huruf shin ya. Berhenti, sambung, berhenti, berhenti, berhenti. Okey, kemudian berhenti, pusingkan. Okey, baik. Kemudian kita buat titik. Ini garisan yang paling atas, satu titik ukuran di sini, kemudian baru kita buat titik dia. Kita buat di centerkan dia kat tengah-tengah. Jadilah dia huruf shin. Kalau huruf shin tak payah buat titik. Huruf shin kita buat titik. Jangan dia buat terlalu dekat dengan badan huruf ni, nanti dia jadi tak cantik. Okey. Baik, alhamdulillah, ini sedikit sebanyak penerangan ustaz berkenaan dengan huruf sin dan huruf shin. Semoga pelajar-pelajar dapat memahami dan cuba praktis ya. Kena praktis, kena cuba buat titik-titik dia, garisan-garisan, ikut balik pergerakan-pergerakan, mana yang kita mula, mana yang kita berhenti ya. Supaya dia dapat kita dapat perbaiki tulisan kita, dan seterusnya kita dapat memuliakan Al-Quran, khususnya tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Al-Quran ini ya, insya-Allah. Baik, seterusnya ustaz akan terangkan pula daripada segi latihan, insya-Allah selepas ini. Baik, ini kita mula kepada bentuk latihan. Okey, untuk murid-murid boleh download ya, untuk khusus kepada pelajar-pelajar ustaz, boleh download di Telegram sekolah ataupun berada di Google Classroom, ataupun guru-guru hot yang lain nak bagi latihan kepada murid-murid, ustaz dan ustazah bolehlah kot buatkan dia punya garisan ni. Dia tak besar ni, dalam kecil-kecil je garisan dia ni, muat untuk 2mm punya pensil yang ni. Jadi boleh buatkan garisan dia dan bagi kepada pelajar-pelajar, dan ibu bapa boleh print kat rumah. Ataupun kalau tak pun, pelajar-pelajar ataupun ibu bapa boleh buat sendiri kertas ni. Tak susah pun, senang je. Okey, baik. Okey, ustaz bagikan kepada 6. 1 2 3 4 5 6. Jadi kamu akan buat dah. Kamu akan penuhkan latihan huruf sin ini, satu muka ni paling minima. Kalau buat lagi banyak lagi buat lagi banyak lagi bagus ya. Sambil-sambil kamu menulis tu boleh sambil-sambil dengan ayat Quran.
boleh dengar lagu ke, lagu nasyid ke, zikir-zikir ke dan sebagainya, boleh je, tak ada masalah ya. Nak menghilangkan bosan kan. Pun kamu buat dua huruf, kemudian kamu belajar subjek lain kan, lepas tu kamu penat belajar matematik, kamu menulis satu huruf sambil-sambil kamu ingat dia punya kaedah ya. InsyaAllah ya, seperti mana sebelum ni Ustaz bagi tahu, jadikan menulis khot ini sebagai hobi. Sebagai hobi. Bila kita sebut hobi ni, bila waktu yang lapang, ada waktu lapang kita buat. Tapi kamu perlu ada juga memperuntukkan masa untuk kita belajar tentang seni khot, sebab dia memang ada dalam silibus pelajaran kamu kan. Nanti kamu peksa, kamu ada makan dan sebagainya, jadi memang kamu belajar. Tapi kamu kena faham, ilmu khot ini dia ilmu kemahiran, dia tak boleh kamu tak berlatih, kamu kena berlatih. Lagipun pelajaran khot ini dia berkaitan dengan menulis. Kalau kamu cuma dengar sahaja video ustaz, kamu cuma tengok sahaja video ustaz tanpa kamu cuba buat, kamu takkan boleh buat sesuatu huruf tu ya. Kamu kena cuba juga buat, kamu cuba ikut, cuba kamu tulis ya. Baik, mula-mula memang mungkin rasa susah, tapi bila kamu dah dapat dia punya step dia, setiap huruf tu, insya-Allah kawan-kawan kamu cakap tulisan dah cantik dah. Masya-Allah. Baik. Baik. Contoh buat garisan. Okey. Buat titik jangan lupa. Video sebelum ni itu ada parent WhatsApp dengan ustaz, ibu bapa WhatsApp, anak dia tak nak buat titik kaedah, kena buat, kena paksa juga. Memang kadang-kadang pelajar dia ada yang dia tak suka buat titik-titik sebab lambat kan, dia nak cepat habis kat sini. Sebenarnya untuk anak-anak murid ustaz tak minta pun kamu buat satu muka ni dengan satu hari tu nak cepat habis, tak. Ustaz kata kan, ustaz bagi tahu buat sikit-sikit, sambil-sambil kamu belajar subjek lain, buat sikit-sikit, lama-lama siaplah kan. Jadi yang penting dalam tulisan khot ini, kamu kena faham. Ada pelajar yang dia seronok dia buat titik, dia suka buat titik-titik ni. Lepas tu dia buat ukuran kan, dia buat ukuran, dia ikut. Ada pelajar yang seronok, ada pelajar yang dia give up, dia putus asa. Dia kata dia penat nak buat titik sebab dia nampak banyak. Memanglah ustaz tahu latihan dia memang banyak untuk khot ni, tapi ustaz tidak membebankan kamu untuk siapkan, dan ustaz pun tak letakkan tarikh bila kamu nak kena hantar latihan tu. Cuma ustaz bagi tahu siapkan latihan dulu. Mungkin bulan depan ke akhir bulan depan baru ustaz tengok balik latihan kamu kan. Yang penting kamu buat ya. Yang penting kamu siapkan sekurang-kurangnya satu huruf ini mesti disiapkan dalam sekurang-kurangnya satu muka ya. Kalau guru-guru lain, murid-murid lain, mungkin ikutlah kepada guru-guru kamu masing-masing ya. Ataupun ibu bapa yang nak bagi latihan kepada anak-anak murid, insya-Allah boleh je, tak ada masalah. Tetapkanlah sendiri. Dan yang penting kita boleh menilai tulisan anak-anak kita, anak murid kita tu, dia akan ke arah yang pasti. Kita kena pastikan dia ke arah tulisan yang lebih baik. Itu je ya. Baik. Kemudian kita buat titik 1 2 3, 1 2, kemudian ustaz sambung lagi, tambah lagi 6, 1 2 3 4 5 6. Okey, kemudian kita gariskan. Ini ustaz cuba buat huruf sin, buat satu contoh huruf sin untuk kamu tengok. Okey. Kalau nak lebih jelas, buat dia punya nombor dia 3 4 5 6 7. Okey, tadi kita mula dengan nombor 6 kan. Pensel kamu ni kalau dia dah tumpul, kita kena asah sebelum kita menulis lagi. Okey, tarik sikit, naik atas, berhenti, sambung ke bawah, berhenti, kemudian tarik, buat lengkungan sedikit, berhenti di petak nombor 6. Okey, kemudian turunkan dan berhenti di petak nombor 2. Di sini nampak. Okey, kemudian start pusingkan dan ingat dia berhenti di garisan, jangan dia tolak sampai atas sini, tak, dia berhenti di garisan dan arah ke kanan. Jadi satu. Okey, jadi satu. Kemudian buat lagi sini, sambung lagi, sambung, buat pelan-pelan sikit-sikit, insya-Allah ya.
Okey, pelajar-pelajar yang dah siap latihan, yang dah berjaya buat latihan huruf-huruf yang sebelum ini ataupun huruf yang sekarang kita belajar ni, nanti kalau kamu dah siap boleh upload, muat naik latihan kamu di Google Classroom, ataupun boleh PM Ustaz melalui Telegram, ataupun boleh juga masukkan di dalam Telegram sekolah untuk Ustaz semak dan Ustaz perbaiki lagi mana yang tak betul, mana yang kurang tepat dan mana yang perlu Ustaz perbaiki lagi, insya-Allah. Ya, semoga pelajar-pelajar diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu bapa diberi kekuatan, guru-guru FAT diberi kekuatan untuk mendidik dan membantu murid-murid dalam musim PKPB ini ya, dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini, ujian Covid, supaya kita mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat kekuatan untuk kita mendidik pelajar-pelajar ini, khususnya dalam bidang penulisan khat. Dan pelajar-pelajar pun diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan minat untuk menulis, diberikan kekuatan, diberikan kesungguhan untuk belajar di rumah kan. Jadi insya-Allah ya. Jadi mari sama-sama kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kekuatan dan seterusnya Allah Taala berikan kita kejayaan, insya-Allah ya. Jadi kepada semua pelajar-pelajar, Ustaz doakan semoga berjaya, teruskan berlatih dengan sabar dan istiqamah, dan yang paling penting jangan lupa sembahyang ya, jangan lupa sembahyang, jangan lupa baca Quran, Quran jangan tinggal, sembahyang jangan tinggal, doakan ibu bapa setiap hari, bacakan surah Al-Fatihah kepada ibu bapa kita sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia setiap hari. Jangan lupa selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari-hari kena selawat kepada Nabi ya. InsyaAllah semoga semua berjaya, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Mungkin Ustaz akan sambung untuk menulis huruf short dan huruf dot, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.